Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kejap. Aha, betul kan. Okey. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi pertemukan kita untuk meneruskan sesi PDPR kita, pengajaran dan juga pembelajaran di rumah. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama teruskan subjek tajwid yang mana kita dah pun habis hukum mim sakinah, dan insya-Allah kalau sekolah dah buka nanti kita akan sama-sama ulang kaji sebanyak mungkin. Dan buat masa sekarang kita akan teruskan dengan satu pembelajaran yang baru, satu tajuk yang baru, yang mana Ustaz rasa ada beberapa daripada kita yang dah tahu. Tapi tak apa, hari ini kita akan sama-sama belajar, termasuk juga diri Ustaz. Yang mana hari ini kita akan masuk satu lagi pelajaran yang ketiga, iaitu yang diberi nama qalqalah. Baik, jadi untuk hari ini objektif dia yang pertama ialah kita nak kenal apakah itu qalqalah, bahagian dia, dan juga sekali lah cara bacaan dan juga dengan huruf-hurufnya sekali. Sebab apa Ustaz rangkumkan banyak? Sebab nanti pelajaran seterusnya kita cuma akan terus masuk kepada bahagian qalqalah itu sendiri, iaitu qalqalah sughra, qalqalah kubra dan juga qalqalah akbar. Baik, jadi untuk hari ini kita akan sama-sama kenal apakah itu qalqalah, yang pertama. Yang kedua, cara bacaan qalqalah. Yang ketiga, bahagian qalqalah. Dan yang keempat, huruf-huruf qalqalah. Baik. Jadi, Ustaz nak awak semua sedia dengan buku teks. Cukup buku teks saja di hadapan awak. Buka muka surat 31. Nampak? Ustaz tak nampak sebenarnya dalam telefon ni. Buka muka surat 31. Jadi, insya-Allah kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia pengertian qalqalah? Baik, bila kita sebut tentang pengertian, awak semua kena ingat yang pengertian ni biasanya memang kita akan cakap dia ada dua, iaitu yang pertama pada bahasa dia dan juga pada istilah dia. Bagus. Baik, kita pergi kepada apakah pengertian qalqalah daripada segi bahasa. Ia bermaksud lantunan. Kalau dekat sini Ustaz akan beri awak hint ataupun beri awak gambaran apakah lantunan tersebut. Lantunan ni dia macam kita bayangkan kalau awak baling bola kan, ini kita sekadar nak cerita apakah itu lantunan kan. Kata awak ada sebiji bola dan kemudian bola tu awak campak ke dinding. Dan bila awak campak bola tu ke dinding, bola tu akan patah balik. Jadi patah balik itulah yang kita panggil lantunan. Itu cuma hanyalah sekadar gambaran sahaja. Baik, jadi pada bahasanya ialah lantunan. Qalqalah itu sebenarnya bermaksud lantunan. Lantunan apa? Itu yang akan kita pergi ke dalam istilah qalqalah itu sendiri. Baik, bila kita baca pula pengertian qalqalah pada istilah dia, ia bagi tahu kita, Ustaz akan bacakan dulu, kemudian baru Ustaz akan terangkan kepada awak semua. Apakah dia pengertian qalqalah pada istilah? Menzahirkan lantunan bunyi ketika menyebut huruf qalqalah. Ustaz ulang lagi sekali. Ustaz minta maaf, Ustaz sendawa pula. Menzahirkan lantunan bunyi ketika menyebut huruf qalqalah. Dengar tak macam mana cara Ustaz sebut? Itu sebenarnya cara untuk Ustaz membahagikan maksud pada segi istilahnya kan. Macam mana yang Ustaz ajar sebelum-sebelum ni, Ustaz suka untuk bahagikan dia kepada beberapa perkataan, bahagikan sikit demi sedikit agar ia menjadi satu jawapan yang penuh. Jadi tips yang pertama ialah bahagikan.
Macam biasa yang Ustaz ajar dulu, macam mana Ustaz masuk kelas, Ustaz bahagikan, Ustaz buat slash dekat awak, macam tu jugalah. Cuma bezanya dekat dalam ni Ustaz tak ada whiteboard lah. Nak tulis dekat belakang apa, tak ada. Jadi Ustaz bagi tahu saja, tapi insya-Allah Ustaz cuba yang terbaik untuk terangkan kepada awak semua. Menzahirkan lantunan bunyi. Bila kita cakap, kata kunci yang pertama ialah menzahirkan. Menzahirkan tu apa maksudnya Ustaz? Menzahirkan tu maksudnya awak bercakap lah benda tu. Awak cakap, awak zahirkan, keluarkan. Itu maksud menzahirkan. Kemudian awak nak zahirkan apa dekat situ? Awak zahirkan zahir batin ke? Bukan. Dia awak nak menzahirkan lantunan. Lantunan apa? Lantunan bunyi. Itu dia. Jadi awal-awal sekali awak ingat menzahirkan. Kata kunci dia menzahirkan lantunan bunyi. Yang kedua lantunan bunyi. Dan yang ketiga ketika menyebut. Ketika menyebut. Dia lantunan bunyi. Mestilah bunyi apa? Kita nak tahu. Jadi dia punya sambungan dia ketika menyebut. Awak nak sebut apa? ABC? DEFG? Bukan. Awak nak sebut huruf qalqalah. Kemudian Ustaz selalu bagi tahu awak semua, daripada takrif, daripada maksud ataupun daripada pengertian ini sendiri, kita boleh faham melalui cara bacaan ataupun dia punya misal dia nanti. Kita boleh nampak apakah maksud qalqalah itu daripada contoh yang akan kita belajar nanti. Tapi bukan sekarang lah. Sekarang Ustaz cuma kupaskan, Ustaz cuma bincangkan kepada kita pengertian, cara bacaan, bahagian qalqalah dan juga huruf-huruf qalqalah. Baik. Cukup untuk pengertian. Kita berpindah pula kepada cara bacaan qalqalah. Baik. Cara bacaan qalqalah ini mahrajnya ditekan dengan kuat dan dilepaskan. Ditekan dengan kuat dan dilepaskan. Itu dia. Mahraj ni maksudnya tempat keluar huruf. Awak jangan confuse pula. Mahraj tu apa Ustaz? Mahraj tu ialah tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf tu nanti bila awak dah nampak huruf dia, awak tahu macam mana cara nak sebut, macam mana cara nak membunyikan huruf tersebut. Tapi nak dibuat macam mana? Ditekan dengan kuat dan dilepaskan. Dia ditekan dan dilepaskan. Itu ialah cara bacaannya. Nanti kita akan buat sama-sama bila kita dah nampak, bila kita dah tahu dia punya misal dia. Dan seterusnya, cukup cara bacaan itu. Kita berpindah pula kepada bahagian qalqalah. Ustaz zoom sikit. Okey, baik. Bahagian qalqalah dekat sini cukup mudah. Ustaz rasa ada beberapa daripada awak semua yang dah maklum. Tapi ada lagi yang masih tak tahu, yang masih lagi tak faham. Tak apa, tak ada masalah. Sebab lagi pun hari ini memang Ustaz akan bagi tahu semua dan Ustaz akan cuba terangkan. Baik. Bila kita kata bahagian qalqalah, qalqalah itu ada 3 sahaja. Baik, yang pertama ialah qalqalah sughra. Betul. Qalqalah sughra ni kalau kita cakap bahasa Melayu dia, bahasa mudah dia, qalqalah yang kecil. Lantunannya yang kecil. Qalqalah tu kan maksudnya lantunan, betul tak? Siapa ingat pada bahasa tadi? Itulah dia. Jadi maksudnya kalau bahasa Melayu dia lantunan kecil. Dan yang kedua, dia punya bahagian dia ialah qalqalah kubra. Qalqalah kubra yang bermaksud lantunan besar. Lantunan besar. Dan yang ketiga ialah qalqalah akbar. Qalqalah akbar. Qalqalah akbar ni maksudnya apa Ustaz? Dia sama ke macam kubra? Dia tak sama. Dia lagi besar. Tadi dah besar. Ini dia lagi besar. Maksudnya nak senang cakap, sughra nombor 1, kubra nombor 2 dan juga kubra nombor 3. Jadi kubra ni yang paling besar. Dia punya apa? Dia punya lantunan dia. Dan seterusnya ialah huruf-huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? Bagus. Ada yang dah tahu, alhamdulillah. Boleh terus hafal je, senang. Baik.
huruf qalqalah ialah pula huruf qalqalah ada 5. Kan. Dia ada macam-macam cara. Ada orang cakap ada orang hafal baju Dakota, kutubun jaddun pun boleh. Kedua-dua bunyi tersebut ustaz benarkan. Kan. Sebab apa? Baju Dakota maksudnya baju bajim dal to ataupun kutubun jiddan. Ku tu ko tu to ko kutubun jiddan. Kutubun jiddan, kutubun ba jim dal. Kedua-duanya boleh sebab dua-duanya ada 5 huruf macam ni. Kalau ikut susunan dalam buku teks dia tulis to, jim, kof, ba dan juga dal. Dia ada 5 huruf. Baik, jadi apa yang kita dapat daripada pembelajaran kita pada hari ini? Pertama sekali, kita kena faham bahawa konsep qalqalah ini ialah lebih kepada lantunan. Itu daripada segi bahasa dia. Namun, bila kita cakap tentang cara bacaan dia, awak mesti tekankan pada huruf yang kita nak baca tu dan kemudian kita lepaskan. Tekan tu macam mana Ustaz? Tekan tu bahasa Inggeris dia hold lah. Hold. Awak macam kena hold sekejap, kemudian baru awak lepaskan. Macam mana tu? Itu nanti kita akan belajar usai kita dah masuk kepada pelajaran seterusnya iaitu qalqalah sughra, qalqalah kubra dan juga qalqalah akbar. Baru kita boleh nampak macam mana kita nak aplikasikan daripada misal supaya awak boleh terjemahkan dia menjadi maksud qalqalah kepada istilah. Kan? Baik. Jadi ustaz rasa itu sahaja. Ini apa ni? Tahukah anda? Cara mudah untuk mengingat huruf-huruf qalqalah ialah dengan membina huruf tersebut menjadi ungkapan. Ni baru ustaz cakap. Kutubun jaddin. Nampak? Ustaz baru cakap. Dah keluar dah. Dalam bawah sekali ni. Ustaz pun tak perasan. Okey. Baik. Jadi untuk itu, ustaz nak awak semua sebagai kerja sekolah, ustaz takkan bagi latihan. Namun, untuk bagi awak tulis dan juga awak baca sambil awak tulis tu, ustaz nak awak salin muka surat 31 dan juga muka surat 32. Baik. Awak nak salin apa? Ni mesti ada orang tanya, Ustaz nak salin apa Ustaz? 31 dengan 32 ni. 31 awak tulis hari, tarikh, kemudian tajwid dan kemudian tajuknya dekat situ awak tulis qalqalah. Dan kemudian awak buat yang pertama qalqalah, pengertian qalqalah. Kemudian nombor 1 pada bahasa apa? Pada istilah apa. Kemudian nombor 2, cara bacaan qalqalah. Tulis cara bacaan dia apa. Ketiga, bahagian qalqalah. Awak tulis ada berapa. Awak nak lukis macam dalam buku teks pun boleh, tak ada masalah. Nak buat corak-corak, tak ada masalah. Yang penting awak, sambil awak salin tu, sambil awak cakap. Jadi bila awak cakap, awak salin, insyaAllah awak boleh ingat dengan lagi pantas. Dan yang terakhir, awak salin huruf-huruf qalqalah. Jadi insyaAllah itu saja. Pelajaran seterusnya kita akan sentuh ke unit kedua iaitu qalqalah sughra. Jadi ada apa-apa soalan boleh terus WhatsApp Ustaz ataupun komen dekat bawah, komen YouTube pun boleh. Ustaz akan tengok, pantau dari masa ke semasa. InsyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa di kelas seterusnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.